kami bawakan kepada anda banduan dan kerjaya. Apa persepsi anda? Okey, jadi perubahan itu perubahan pada diri sendiri, tapi penerimaan masyarakat tu bagaimana? Jadi oleh kerana itu, hari ini kita bawakan kepada anda yang berbahagia Datuk Haji Abdul Aziz Abdul Razak yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pemasyarakatan Jabatan Penjara Malaysia. Dan kita juga ada orang di parol, iaitu Abang Ali bukan nama sebenar, dan juga kita ada orang diselia, Abang Syam juga bukan nama sebenar, ya. Alhamdulillah. Datuk, nak tanya juga perbezaan di antara orang di parol dan juga orang diselia ni bagaimana, Datuk? Okey, ada dua kategori ya. Kalau kita tengok orang yang diselia dan orang yang di parol lah. Saya pergi pada orang yang di parol dulu lah. Jadi orang yang di parol ni sebenarnya mereka menjalani baki hukuman itu di luar penjara. Baik. Maknanya di luar tembok lah. Kepada orang diselia ni, mereka lagi masih berada dalam persekitaran pemenjaraan lagi. Jadi itu dua perbezaan utama. Jadi kalau kita lihat orang yang dipro dan orang yang diselia ni, mereka ini persamaannya berada dalam komuniti lebih awal. Jika dibanding dengan sahabat-sahabat mereka yang berada dalam tembok lagi. Tetapi mereka masih lagi menjalani hukuman pemenjaraan tempoh yang tertentu lah. Jadi kalau orang yang dipro ini hanya menjalani separuh daripada hukuman tu berada di luar. Tapi orang diselia ni ada tempohan 36 bulan, maksimumnya 36 bulan lah. Ada yang paling pendek 6 bulan sehingga 36 bulan. Kita nak bersama dengan ODP dululah, Abang Ali, yang kita mesra kita nak panggil dengan Abang Ali dan juga Abang Syam yang ada dekat sini. Nak tanya juga bagaimana perasaan ni antara orang yang terawal berada dalam komuniti, perasaan bila diberi peluang kedua untuk berkhidmat dan juga menyumbang kepada masyarakat ataupun syarikat. Silakan. Saya ODP yang telah diberi peluang untuk bekerja di luar di kilang Panasonic sungguh sangat gembira dan puas hati lah. Sebab dapat peluang untuk keluar awal untuk menjalani kehidupan yang baru yang telah diberi oleh pihak parol dan juga Panasonic. Okay, so kita bahagian construction lah, pembinaan, di sektor pembinaan. So untuk program ni saya berasa amat bersyukur lah, dan terima kasih kepada Jabatan Penjara Malaysia dan mereka-mereka yang terlibat lah, sebab memberi peluang kedua kepada kami ni untuk ODS ni, bersama masyarakat dan majikan, dan memberi orang kata apa, kepercayaan, diberi kepercayaan untuk kami ni yang digelar banduan dan diseksyenkan kepada ODS. Jadi inilah satu yang amat, saya rasa amat nak bagi tahu macam mana ni, dia teruja. Sebab dia lain daripada yang lain. Dan saya rasa memang, saya rasa negara lain tak ada lagi kot macam ni. Abang mungkin boleh kongsikan rasa syukur abang bagaimana? Mungkin abang boleh gambarkan. Saya nak gambarkan ni, kira tak dapat digambarkan lah kesyukuran saya ni ya. Dan saya betul-betul macam terkejut pun ada kan, dengan apa yang dilakukan oleh Jabatan Penjara ni kan. Satu kelainan. Sebelum ni saya tak tahu kan, tapi bila diperkenalkan dengan ODS ni, kita dapat dia punya manfaat di situ kan. Jadi saya nampak apa yang Jabatan Penjara susun untuk ODS sebelum dibebaskan dan selepas dibebaskan, kita nampak manfaat dia tu. Okey. Jadi Datuk, kalau kita tengok daripada respon abang tadi, ini bermakna adakah setiap daripada penjara di seluruh dunia ni berbeza dengan caranya, Datuk? Mungkin penjelasan tu kita boleh dapatkan supaya masyarakat ni tahu bagaimana peranan penjara di Malaysia itu sendiri sangat besar sebenarnya. Okey, peranan jabatan penjara ni, the main part adalah untuk memulihkan kesalahan-kesalahan ni supaya menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Itu je. Kalau kita lihat dalam senario seluruh dunia ni, penjara ni sebahagiannya, kalau kita negara-negara maju ni, dia ada macam pelbagai. Tetapi kita melihat apa yang baik dan apa yang boleh dilaksanakan di Malaysia. Jadi kita lihat di contoh di Australia, kita belajar sistem pro ni daripada negara tersebut. Dan kita lihat bagaimana negara Australia, negara United Kingdom dan Canada. Dan kita ketiga-tiga model ni kita combinekan, kita lahirkan model Malaysia. Pada hari inilah model yang kita laksanakan dah hampir 12 tahun sekarang. Saya rasa kita ni yang ada memberi kelainan sedikit daripada negara-negara lain lah. Jadi kalau negara maju memang dia menitik beratkan kemanusiaan. Jadi itulah elemen yang kita pegang, kita
hayati supaya walaupun ianya seorang penghuni penjara, Ya. ianya adalah seorang manusia yang perlu diberi bimbingan untuk kembali dalam masyarakat. Itu kita punya iltizam ataupun semangat untuk membetulkan mereka sebagai kembali masyarakat. Katalah kan, kita orang, I ada one small catering company lah kata kan. So, jadi kalau I nak panggil dia orang untuk bekerja, apa dia punya prosedur? Boleh ke? Baik, terima kasih Juju. Itu soalannya Datuk. Betul juga Ramai juga nak ayah. tahu ni tu. Nak gunakan khidmatan mereka ni tu bagaimana? Okey. Jadi contohnya Puan Juju cakap tadi catering. Catering ni kita ada pelbagai lah. Kalau kita lihat dalam penjara ni kita ada bengkel ataupun pastry bengkel pastry. Kalau kita banyak penjara yang ada wanita ni, kita buka bengkel pastry. Mereka telah diberi pendedahan kebersihan, pembikinan makanan dan sebagainya. Dan ini boleh dipraktiskan apabila mereka di luar penjara nanti. Malah diorang lebih hebat saya rasa. Lebih Hari pandai. pagi kat situ kan. Kita yang tahu AG kita masak goreng telur saja lah. kan. Tapi mereka ni kalau kita lihat banyak yang kita telah hantar mereka ni ke majikan-majikan, orang kata apa, amat berpuas hati lah dengan kamera yang mereka ada, dan disiplin yang penting tu untuk terus mereka kekalkan orang kata apa, ada orang punya semangat tahap panggil tahap apa ni confident level dia ni untuk berada dalam masyarakat, sebab dia kena menghadapi masyarakat ni bukan mudah Yang ini kemahiran yang kita terapkan bahawa jika sekiranya mereka mempunyai kemahiran, mereka mempunyai kemahiran yang kata tadi hard skill, dan kita ada soft skill bagaimana yang menghadapi masalah masyarakat tadi. So dua ni combine, jadilah seorang manusia yang baik, boleh berada dalam masyarakat. Jadi Cik Juju jangan risau. Catering ni hanya orang kata apa simple lah, kerja yang simple, tetapi mereka mestilah diberi orang kata peluang yang betul lah Gaji tu maknanya pihak Jabatan Penjara akan bagi tahu okey gaji untuk orang di payroll, orang di sini begini tangga gajinya. Betul. Berbeza lah. Minimum gaji 1,200. Wow. Itu untuk semua seperti Semua. sedia maklum Minimum. Abang Ali, dah setahun lebih bekerja ni. Nak tanya juga bagaimana persepsi mungkin rakan-rakan sepejabat yang memang mengetahui Abang Ali adalah orang yang orang di payroll. So penerimaan mereka bagaimana? Adakah mereka okey ataupun ada pandangan-pandangan sinis dan sebagainya? Bagi saya penerimaan mereka bagus, baik. Tak ada macam membezakan kita orang dengan kalau antara semua sama aja. Majikan pun macam tu juga. Semua label semua sama. Dia tak bezakan yang kita orang ni ODP ke dari penjara dia tak. Dia tak bezakan. Tapi Abang Syam, saya percaya apa yang Abang Syam lalui, pengalaman ketika berada di dalam penjara, mungkin Abang Syam boleh ceritakan kepada mereka yang langsung tak ada pengalaman yang pernah masuk menjejakkan kaki di dalam penjara sebagai satu motivasi supaya tidak melakukan kesilapan yang sama, Abang Syam. Okey, pertama sekali saya nak bagi tahu kepada yang di luar sana yang mana tak pernah masuk penjara tu, kalau boleh janganlah masuk penjara. Okey. Dan macam saya yang dah ada dalam penjara ni, yang pertama kali masuk penjara, pada saya ia satu pengalaman yang amat menakjubkan. Dan ia juga tak seperti yang disangkakan saya sebelum ni. Kan? Mungkin saya sangka penjara sebelum ni satu tempat yang teruk kan. Tapi sebenarnya ia berbeza. Jadi bila saya pertama kali jatuh hukum ni, saya dalam penjara, saya melihat pertama-tama sekali saya tengok apa yang disediakan oleh Jabatan Penjara Malaysia ni untuk banduan-banduan ni adalah yang terbaik. Sebab diorang mendidik yang mana yang bermasalah ni untuk jadi manusia. Bukan sebelum ni tak manusia kan. Dia menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik lagi. Banyak pengisian kan? Banyak. Saya pengalaman saya dalam penjara ni memang saya kagum lah. Terutama sekali dengan pegawai-pegawai dan anggota yang kita kata, yang saya nampak ni yang sentiasa memberi komitmen untuk membentuk yang mana yang agak sukar-sukar ni supaya keluar nanti jadi lebih bagus, lebih baik lagi. Itu pengalaman saya lah. Sedikit kata-kata akhir daripada ODS sendiri Abang Syam, silakan Abang Syam. Kepada semua pendengar kita Abang Syam, antara pengalaman dan juga pesanan kepada semua masyarakat Malaysia khususnya dari segi penerimaan anda yang ingin masuk dalam masyarakat, perubahan memang akan dilakukan sebaik mungkin. Harapan abang, silakan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Kuda FM pada pagi ini.
Dan saya mohon kepada yang di luar sana, okey, terimalah kami seadanya, okey. Dan kami ini bukanlah seperti mana yang kalau orang tu berfikiran positif, okey, sebab kita juga manusia biasa, insan biasa yang tak terlepas daripada kesilapan. Okey, jadi saya juga berterima kasih kepada Jabatan Penjara yang banyak membimbing kami ini untuk buat persediaan keluar daripada penjara nanti. Okey, jadi kalau Jabatan Penjara sendiri berusaha untuk kebaikan dan untuk masa depan kami, apatah lagi kalau yang di luar sana, kan. Jadi pada pesanan saya kepada yang tak pernah masuk penjara tu, jangan masuk penjara, okey. Dan yang mana yang nakal-nakal tu, ikutlah peraturan, okey. Itulah saya rasa pesanan saya lah. Baik. Dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Terbaik, terima kasih banyak-banyak. Kita mengharapkan ada satu sinar yang baru, sinar yang lebih indah, yang mana dididik dan keluar tu kalau boleh mengecapi kejayaan, Datuk. Sedikit kata-kata penutuplah hari ini. Okey, bagi pihak Jabatan Penjara lah ya, AG, Muaz dan Aizah ni, siapa yang tak buat salah dalam dunia ni, semua orang buat salah. Tapi bukan maksud saya suruh buat salah, tetapi terimalah mereka ini kembali apabila mereka kembali kepada masyarakat. Sebab jika kita tak terima mereka ini, ianya akan berulang episod yang sama juga selepas mereka dibebaskan. Negara kita kaya dengan hasil mahsulnya makmur, ya. Tetapi kekayaan negara kita ini tidak boleh dimusnahkan dengan gejala-gejala yang ada pada hari ini. Jadi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk membantu jantan penjara, untuk membimbing mereka ini menjadi manusia yang berguna dan dapat berbakti pada negara. Itulah harapan jantan penjara yang mempunyai vision, iaitu visi kami adalah menjadi peneraju di dalam perkhidmatan korektif. Jadi inilah saya harap pada hari dengan Kul FM dapat memberitahu kepada masyarakat bahawa banduan juga seorang manusia. Ya. Terima kasih.